Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih. 亲爱的弟兄姐妹们，平安，晚安。 Bersyukur pada Tuhan kita boleh datang untuk bersama dalam persekutuan doa ini dan juga bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. 非常感恩我们今天晚上我们可以参加这个祷告会，并且也可以借助这个机会来听神的话。 Sebelumnya mari saudara kita akan berdoa bersama. 首先，让我们低头祷告。 Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau pada malam ini kami boleh lagi datang untuk bersama mendengarkan firman-Mu. 我们在天上的父，我们感谢你，因为你今天晚上是给我们这个机会，让我们可以听主你的话。 Ketika kami buka Alkitab untuk membaca firman-Mu, bukalah hati kami supaya sungguh-sungguh kami menerima kebenaran-Mu, kami memahami baik-baik dan kami melaksanakan, kami melakukan di dalam kehidupan kami. 当我们打开圣经的时候，我们读你的话的时候，主你的话照亮我们，让我们可以明白，也可以懂得怎么样的来行。 Berkatilah kami ya Tuhan. 赐福我们每一位， Pakai hamba-hamba-Mu yang lemah jadikan saluran berkat firman-Mu untuk setiap kami. 使用2位软弱的仆人，可以把主 Dan 你的 semua 话 kami 传 yang 讲 ada 出 di 来。 sini, kami mohon Tuhan menolong kami secara pribadi untuk firman-Mu boleh masuk ke dalam hidup kami. 我们每一位在这里听的，主求你恩待，让主你的话可以进到我们的心中，我们也可以醒出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的生命，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudari yang kekasih, tema kita pada hari ini hidup yang baik dan yang berkenan kepada Allah. 亲爱的弟兄姐妹，今天我们所要思想的题目是合圣心意与美好的生活。 Mari kita bersama membuka Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 hingga 27. 让我们打开圣经，读马太福音第7章第24节到27节。 Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat 27. 马太福音第7章第24节到第27节。 Demikian bunyi firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. 神的话如此说。 Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. 马太福音第7章第24节，所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，一淋水冲风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，一淋水冲风吹，撞着那个房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。 Saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah hidup yang baik dan yang berkenan kepada Allah. 弟兄姐妹，我们今天所要思想的就是合神心意，并且美好的生活。 Apa yang dimaksud dengan hidup berkenan kepada Allah? 那到底合神心意的这个生活是怎么样的一个呢？ Saudara, ada satu ayat yang berbicara mengenai hal ini. 有一段的经文说到这个事， Kolose 1 ayat 10 saya akan bacakan. 是在哥罗西书第1章第4节。 Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. 哥罗西书第1章第10节，好叫你们的行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。 Hidup yang layak di hadapan Allah.
一个讨神喜悦的生活， Itu yang disebut dengan hidup berkenan kepada Allah. 这就是讨上帝喜欢的生活。 Hidup yang berkenan kepada Allah itulah kemudian mengalirkan kehidupan yang baik. 讨神喜悦的生活，让我们可以有一个很好的生活。 Saudara sekalian, kata berkenan 在这里说的就是配 itu 的， kalau dalam bahasa Inggris itu pleasing God, membuat Allah senang. 意思就是说讨神的喜悦， Itu namanya berkenan. 这就是说讨神的喜悦。 Hidup kita menjadi hidup yang membuat Allah senang. 我们的生活让神可以喜悦我们。 Jadi saudara sekalian, kalau hidup kita hidup yang bisa membuat Allah senang, pastilah hidup yang memang sesuai dengan isi hati Allah. 如果说我们的生活是可以讨神喜悦的话，那我们的生活一定是按照主的旨意去行的。 Kita menuntut yang sama dari anak-anak kita. 我们向我们的孩子们，就是教他们做好。 Kalau anak-anak hidup sesuai dengan yang kita inginkan, yang sesuai kita ajarkan, kita suka, kita senang. 那如果说我们的孩子听我们的话，他们按照我们所吩咐的去做的话，肯定我们的心感到喜悦， Karena mereka hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. 因为他们的生活像我们所愿的这个事， Kita jadi senang. 我们肯定感到非常的喜 Dengan 悦。 kata lain, mereka menyenangkan kita. 就是换句话说，他们的生活让我们的心 Hidup 得着 mereka 欢喜， berkenan kepada kita. 他们的生活让我们的心得着欢喜。 Demikian pula dengan hidup di hadapan Allah, saudara. 就好像我们在神面前，我们过一个讨神喜悦的生活。 Hidup yang baik, hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang didirikan di atas dasar kebenaran firman Allah, dasar kehendak Allah. 所谓的讨神喜悦，就是让我们的生活建基在上帝的旨意里面，让我们所做的一切就按照神的话去行。 Kalau hidup dibangun, didirikan di atas ajaran firman Tuhan, di atas ajaran kebenaran Tuhan, pastilah Tuhan suka dan Tuhan senang. 如果我们的生活是建基在这个神的话里面，按照神的旨意去行的话，肯定我们的神会喜悦我们。 Dan itu adalah hidup yang baik. 这就是好的生活。 Nah, saudara sekalian, bukankah setiap hari, setiap minggu hidup kita itu penuh menu firman Tuhan? 岂不是我们每一天的生活里面充满着这个上帝的这个我们做的事吗？ Kita baca firman Tuhan setiap hari. 我们每一天都神的话， Kita dengar firman Tuhan dikhotbahkan. 我们在听到的时候，我们听神的话。 Buat kita yang hari Rabu datang, kemudian hari Minggu datang lagi, setiap minggu bisa mendengar khotbah 2 kali paling tidak, bisa sampai 3 kali, bisa sampai 4 kali. Apalagi kalau kita pelayan di gereja, berkali-kali dalam 1 minggu kita mendengarkan firman Tuhan diberitakan. 我们参加祷告会的，或者礼拜天我们参加崇拜的，最少一个礼拜我们可以听2次的这个道，并且呢，如果说我们在侍奉的时候，可能我们会更多的来听到神的话。 Belum lagi kita habiskan begitu banyak waktu untuk membaca sendiri, merenungkan sendiri firman Tuhan. 再加上每一次我们的灵修的生活的时候，我们可以思想神的话，我们可以在那里就是去看到神的话以后，我们改变我们的生活。 Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, 那如果说我们 dengan 扪心自问的话， begitu banyaknya menu firman Tuhan dalam hidup saya, apakah hidup saya betul-betul sudah berkenan kepada Allah? 那么多的神的话在我们的生活里面，那是否我们的生活能够成为一个讨神的喜悦的生活吗？ Apakah hidup saya sudah baik, sudah berkenan, sudah membuat Allah senang? 是否我们的生活已经美好了，并且可以讨神的喜悦呢？ Kalau kita menjawab, puji Tuhan, saya merasa hidup saya sudah menyenangkan Allah. 如果我们的回答 bersyukur 说 kepada Tuhan. 是我们感谢神，我的生活就是可以讨神的喜悦，这是非常好的事。 Tapi kita tahu saudara, banyak sekali orang-orang Kristen sekalipun setiap hari, setiap minggu selalu ada firman Tuhan. 但是 Tapi hidup mereka masih hidup yang sangat tidak menyenangkan Tuhan. 但是弟兄姐妹，虽然有基督徒很多，经常听到神的话，但是他们的生活却仍然不讨神的喜悦。 Bahkan
Kalau mereka mau jujur, mereka akan bilang hidup saya tidak baik-baik. Hidup saya tidak menyenangkan Tuhan. Hidup saya tidak membuat Tuhan senang. Bahkan mungkin Tuhan keki dan marah melihat kehidupan yang seperti ini. 那如果说诚实的说的话，他们可能会说，我的生活是那么的糟糕，那么的不讨神的喜悦，可能上帝也会因着他的生活在那里感到烦怒。 Dan orang-orang Kristen yang seperti ini akan selalu juga bisa jujur mengakui bahwa hidup mereka itu hidup yang goyah, hidup yang banyak goncangan, hidup yang sering kali mengalami kekalahan iman dalam kehidupan. 像这样的基督徒，可能他如果是很诚实的话，他可能会说，他的生活总是在那里摇摆不定，并且经常的感到失败。 Apakah mereka kekurangan firman Tuhan? 那是否他们缺少这个神的话吗？ Mungkin tidak. 可能不是这样的。 Kalau kita sadar bahwa diri hidup kita juga bukan hidup yang baik, bukan hidup yang sungguh-sungguh membuat Allah senang, kita juga bisa mengakui bahwa sebenarnya kita tidak kekurangan firman Tuhan. 其实我们如果说我们的生活不能够讨神的喜悦，我们的生活不那么好的话，我们也不能够说我们缺乏了这个神的话。 Kita yang imannya suka goncang, suka goyah, suka gagal dalam hidup ini, suka banyak sekali goncangan-goncangan yang membuat iman kita runtuh. Kita juga kalau mau mengakui kita nggak kekurangan firman Tuhan. 我们这些我们经常我们的心情在那里摇动，在那里感到失败的人，他如果诚实的说，我们对神的话， Jadi mengapa 我们没有缺乏神的话。 Mengapa dengan begitu banyaknya firman Tuhan dalam hidup kita tidak betul-betul sungguh-sungguh menjadi hidup yang kudus di hadapan Allah? 那问题就是我们已经听了那么多神的话，那我们的生活仍然那样的摇摆不定呢？ Mengapa masih begitu banyak dosa, banyak kegagalan, banyak kegoncangan, banyak guncangan dalam hidup kita? 仍然在我们的生活里面，我们在那里犯罪，我们在那里被摇动，并且呢，我们的信心经常就是没有办法坚定。 Mengapa begitu sedikit ada cobaan kita sudah menyerah, sedikit ada pukulan iman kita sudah goncang. 有一点点的试探的时候，我们就感到灰心；有一点点的困难，我们就感到我们的心性就动摇了。 Kemungkinan besar saudara, seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam bacaan tadi, kita sebenarnya sedang membangun hidup kita di atas pasir. 如果是按照这样的看法的话，就像我们刚才所念的经文里面，就说我们的这个心性是建造在这个沙土上， Rumah yang dibangun di atas pasir 这个盖在沙土上的房子， gampang sekali rusak, 非常容易的这个被毁坏， gampang sekali rubuh. 非常容易的倒塌。 Saudara, ini yang Yesus katakan di ayat yang ke-26 yang kita baca tadi. 这是主耶稣在刚才我们念的第26节里面所说的。 Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上。 Saudara, kita sangat akrab dengan gambaran firman Tuhan ini. 我们非常熟悉这一段的经文， Jadi hampir kita tidak perlu jelaskan lagi lah ayat-ayat Alkitab ini. 差不多我们可以明白，不需要再有什么解释。 Gambaran mengenai orang yang membangun rumah di atas pasir. 说到一个人在这个沙土上建房子， Yesus sebut sebagai orang bodoh. 就说到这样的人是无知的人。 Kalau orang bodoh itu diterapkan kepada kita, itu orang yang seperti apa? 那如果说像这样的人放在我们的立场上，到底是怎么样的一个人呢？ Hidup yang dibangun di atas pasir itu hidup yang seperti apa? 这个把生活的基础放在这个沙土上的是怎么样的一个生活呢？ Apakah hidup yang dibangun di atas pasir yang gampang roboh, yang gampang hancur, itu adalah kehidupan yang tidak ada firman Tuhan? 那到底就是把这个生活建造在沙土上的话，就说明他没有神的话吗？ Saudara, tidak. 其实不是这样的， Karena dikatakan oleh Yesus bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini berarti mendengar firman Tuhan. 因为主耶稣在这里说的，凡听见我这话的意思，就是说这个人有听到神的话。
pendengaran firman Tuhan itu begitu sering. 他们那么的经常听到神的话。 Problemnya bukan di kurang mendengar. 那问题并不是说很少不够这个听神 Kita 的话， banyak mendengar firman Tuhan. 我们听了许多神的话， Begitu banyak khotbah yang kita dengar. 那么多的讲道我们听到了， Dan umumnya kita paham. 但差不多很普遍的。 Memang ada bagian-bagian ayat Alkitab yang sulit. 是的，有些这个圣经里面的话是很不容易理解的。 Memang ada masalah-masalah tertentu dalam hal etika kehidupan. Kita mengalami kesulitan, kita tidak paham. 是的，我们在我们的生活里面，我们经常感到疑惑，我们不明白。 Tetapi sebagian terbesar apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita dengar, kita paham. 但是其实呢，我们所听到的，我们所思想的，我们可以明白。 Tapi memang problemnya bukan soal di kita mendengar atau kita tidak mendengar, kita paham atau kita tidak paham. 那问题并不是说我们听或者不听，或者明白或者不明白。 Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. 主耶稣在这里说的，凡听见我这话不去行的， Itulah orang yang mendirikan rumah di atas pasir. 那就是把生活建造在沙土上的人。 Itulah orang Kristen yang dibombardir dengan begitu banyak pendengaran firman Tuhan dan sebagian besar kita bisa paham, tapi hidupnya tetap goyah, goncang. 这就是一个写照，就是一个基督徒他多次的听到神的话，但是当他遇到困难的时候，他却没有办法去胜过。 Setelah ini sebenarnya salah satu problem yang sangat besar bagi orang-orang Kristen. 其实呢，这个是在基督徒里面呢很大的事情。 Karena biasanya kita disuruh baca Alkitab. 经常我们被这个鼓励要去读神的话， Dan kita baca. 我们在那里听了看了， Kita pikir kalau udah selesai baca Alkitab berarti saya sudah melaksanakan firman Tuhan. 经常我们想，我已经读了圣经，那我的任务已经完成了。 Atau bukan hanya dorongan untuk baca, renungkan firman Tuhan. 或者呢，单单没有叫你单单就是读经，并且要思想神的话。 Jadi waktu kita merenungkan firman Tuhan, 当我们思想神的话的时候， pasti itu tidak lagi hanya sekedar baca. 肯定我们不单单就是这样的去读， Kita pasti mencoba memahaminya. 肯定我们想方设法，我们让我们明白。 Kalau nggak paham, gimana kita bisa renungkan? 那如果说我们不明白的话，我们怎么去思想 Jadi 呢？ waktu baca kita pasti ada pemahaman, pengertian terhadap firman itu. 因此，当我们读圣经的时候，我们肯定对这个圣经里面的话有所理解。 Dan kemudian kita renungkan di pikiran kita. 因此呢，我们就在我们的思想里面，在那里思考。 Kita renungkan di hati kita. 我们在我们的心中也思想， Itu sudah lebih mendalam dibandingkan dengan hanya baca. 这就是比单单这个读更深的一层。 Nah saudara, level yang sudah sangat mendalam itu pun sebenarnya belum cukup. 像这样的程度呢，其实还不够。 Karena perkataan Yesus, problemnya adalah karena engkau tidak melakukannya. 因为主耶稣在这里所说的问题，就是你不去行。 Membaca Alkitab, merenungkan, 读圣经，并且思想神的话， itu memang tidak mudah. 这是不容易的事。 Tapi menuntut perjuangan lebih banyak lagi kalau kita harus melakukannya. 但是如果说我们必须要去行的话， Kita bisa membaca Alkitab bagaimana Tuhan Yesus mencintai manusia yang berdosa. 我们圣经里面我们可以读到主耶稣怎么样的爱罪人。 Kita mencoba merenungkan sampai hampir mau nangis melihat bagaimana cinta Yesus begitu luar biasa untuk manusia yang berdosa. 当我们思想这一切的时候，我们的心中非常的感动。我们看到主耶稣怎么样的爱我们罪人。 Setelah itu 这以后呢， kita pergi kerja. 我们去工作， Pulang ke rumah habis kerja 到了家里， sudah tidak ingat lagi yang tadi hampir menangis itu. Hampir nggak ingat lagi yang tadi 就 pagi 是刚才 hampir 我们 menangis. 被感动的那一段呢，我们差不多忘记了。 Padahal kalau betul-betul rasanya tersentuh oleh renungan itu waktu kita pergi kerja, apa yang kita lakukan?
menginjili orang yang berdosa itu yang butuh Tuhan Yesus, yang Yesus kasihi. 如果我们真正的被这句话所感动的话，我们出去工作的时候，我们肯定向别人传福音，向罪人传福音。 Kasih Yesus kepada orang berdosa yang membuat kita sangat tersentuh. Kita betul-betul ngalami, kita merasakan luar biasa. Tetapi kita tidak lakukan itu dalam praktis hidup kita. 因为主耶稣爱罪人这个事实呢，让我们感到非常的感动。但是很可惜的，我们没有把这个事情行出来。 Jadi hanya menjadi sesuatu yang sangat kita sukai di dalam hati kita, di dalam diri kita, tapi tidak terekspresikan keluar. 因此，这单单的成为我们心中所喜好的，我们觉得很好的事情，但是很可惜，我们没有去行出来。 Sebenarnya sudah sangat bagus bahwa kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan. 我们读圣经，我们在那里思想神的话，已经非常好的事情。 Tapi kita lihat banyak orang yang seperti itu, Dan tidak di dalam pandangan Tuhan Yesus tidak akan disebut sebagai orang yang sangat setia. 但是有许多像这样的人，在主耶稣的眼光里面，他们不是说很忠心的， Karena dia hanya memenuhi dirinya dengan pengertian, pemahaman firman Tuhan, tetapi dia tidak merealisasikannya dalam hidupnya. 因为他只有单单为了他自己的需要去做，但是却没有去行， Tidak melakukan firman tersebut. 不去行他所读的这个经 Jadi 文， soalnya itu problemnya. 这就是问题。 Jadi Yesus menyebut orang itu bodoh. 所以主耶稣在这里说的是无知的人， Itu seperti membangun rumah di atas pasir. 像把房子盖在沙土上的。 Karena walaupun dia mendengar firman Tuhan, tapi dia tidak lakukan. Itu problemnya. 因为他就是听见了这话，但是不去行。 Maka karena itulah Yesus kemudian mengatakan yang sebaliknya. 因此呢，主耶稣就讲到这个是反过来说的。 Orang yang lebih komplit, orang yang sungguh-sungguh mencoba membangun hidup di atas kebenaran firman Tuhan. 那就是说到一个真正的把他的生活建造在这个神的话里面。 Orang yang berusaha betul-betul membentuk hidup yang baik, yang membuat Allah senang. 他在那里想方设法的让他的生活可以按照神的旨意，并且讨神的喜悦。 Di ayat 24 Yesus berkata begini. 24节这样说的。 Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 24节这样说的是，所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在沙土上，磐石上。 Saudara, ini juga gambaran yang sangat kita akrab. Mendirikan rumah di atas batu. 这是我们弟兄姐妹非常熟悉的这个写照。 Kapan seseorang disebut mendirikan rumah di atas batu? 那什么时候呢？说到一个人把房子这个盖在磐石上呢？ Bukan ketika dia banyak mendengar firman Tuhan. 并不是说因着他听了许多神的话， Tetapi ketika dia mendengar dan melakukannya. 乃是他听见了以后，并且去行的。 Melakukan firman Tuhan itulah yang membuat hidupnya menjadi kokoh. 就因着他去行神的话，让他的生活感到非常的坚固。 Firman bukan sekedar hanya dibaca di mulut, bukan hanya sekedar konsumsi di otaknya. 神的话其实不单单在我们口中这样说罢了， Tetapi itu menjadi kehidupannya dia. 那是成为他生活的这个目标。 Saudara sekalian, sebenarnya tuntutan ini kelihatannya agak sederhana. 其实像这样的要求看起来好像非常的简单， Tetapi karena kecenderungan hati kita untuk tidak betul-betul ingin sangat taat kepada Allah. 但是我们的心就是在很多方面都说我们不愿意真正的顺服在神的面前。 Seringkali kita menyalahkan firman Tuhan itu susah dipahami. 多少时候我们在那里说神的话是那么难理解， Saya nggak tahu kehendak Allah apa. 我也不知道神的旨意是什么， Saya nggak tahu apa yang membuat Allah suka. Jadi ya nggak heran lah saya nggak lakukan apa. 我也 yang 不知道 menyukakan 上 Allah. 帝因做什么来喜悦我，因此呢我没有办法去守。
Sebenarnya saudara begitu banyak yang kita bisa paham. 其实弟兄姐妹有许多的事情我们可以理解的， Asal saja kita ada komitmen untuk melaksanakan. 只要我们有心，我们愿意去行。 10 hukum. 10条诫命， Ambil saja beberapa saudara secara sederhana. Kita pasti paham dan kita tahu bagaimana melakukannya. 如果我们拿那个几点来说的话，我们一定能够明白并且可以去行的。 Jangan mencuri, 不要偷盗， jangan berzina, 不要奸淫， jangan ngomong bohong, 不要说谎， hormati orang tua, 就是尊敬你的父母， jangan membunuh. 不要杀人。 Dan Yesus bilang membunuh itu bisa juga dari pikiran, dari perkataan yang jahat. 主耶稣也说是杀人，不单单是杀人，乃是从我们的思想中，我们恨人就是杀人了。 Jangan mengingini apa yang orang lain punya. 不要贪恋人的房屋， Itu hal yang sangat sederhana. 这是非常普遍的事情。 Tapi seringkali kita tidak berkomitmen berjuang untuk melaksanakan. 但是我们却没有决心去行这一切的事情。 Atau Yesus bilang, pergi kabarkan Injil. 主耶稣说：“你去传福音。” Kapan kita pergi kabarkan Injil terakhir kalinya? 请问到底什么时候我们最后向别人传福音呢？ Ya saudara, kalau kita rajin mengabarkan Injil, 弟兄姐妹们，我们如果是很殷勤的来传福音的话， 1 tahun memenangkan 1 jiwa saja. 在1年当中，我们赢得一个灵魂的话， Ya kan berarti GKI Pluit akan berkembang 1 kali lipat. 我们的教会会走满更多的人的。 Ya, kalau separohnya gagal, 如果有一半是失败的话， masih 50%. 起码有58%的人可以成功。 Memang ada yang sudah tua meninggal di tahun itu, tapi ada yang baru lahir, ya kan? Jadi impas dan menang 50% dari jemaat GKI Pluit. 是的，在我们教会里面有年长的已经回天家，但是也有刚刚出生的。如果说我们能够赢得58%的人的话，我们的教会就会发展了。 Saudara, semakin kita melayani, semakin kita banyak pekabaran Injil, semakin banyak kita berbagi berkat kebenaran firman Tuhan untuk orang lain, diri kita pun akan semakin dikuatkan. 其实我们多侍奉神，我们多向别人传福音，把福音传给别人的时候，我们本身也可以得做这个益处。 Kasihilah sesamamu manusia, 爱你，爱人如己， seperti Yesus mengasihi kita. 就像耶稣爱我们一样。 Itu berarti kan berkorban. 我就愿意牺牲， Berkorban untuk orang lain. 为着别人牺牲， Korbankan waktu, uang. 牺牲我们的时间，我们的金钱， Perhatikan mereka yang membutuhkan. 我们注意他们所需要的， Perhatikan mereka yang kekurangan. 他们所缺乏的。 Sebenarnya itu sederhana. 其实这一切都是非常普遍的， Tapi kan kita jarang lakukan. 但是我们却很少去做。 Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mau punya hidup yang kokoh di dalam firman Tuhan, 因此，主耶稣说：“如果说你在你的生活是在福音的事上坚定的话， engkau mendengar, engkau paham, dan engkau lakukan. 你听了明白，并且去行。 Bukan hanya dengar dan paham, tapi plus lakukan. 我们不单单听了以后，再加上我们去行。 Kita mendengar, 我们听了， kita paham, 我们明白， dan kita bergerak untuk. 我们去行。 Saudara, ini kalau orang Inggris bilang learning and doing. Belajar dan taat. 这就是英文里面所说的，就是去学，并且在那里顺服。 Ya, kita bukan hanya belajar. 我们不单单在那里学习。 Saudara, kalau saudara pernah ikut KTB di zaman dulu atau mungkin sekarang kita ada kelompok kecil. 如果说我们参加这个福音小组的话， Salah satu kesukaan orang dalam kelompok kecil itu adalah belajar firman Tuhan. 在这个核心的这个小组里面，大家都很喜欢在那里学神的话， Gali Alkitab. 在那里发掘圣经的奥秘， Tahu lebih banyak. 明白更多的事， Itu sangat bagus. 这是非常好的。 Tapi kalau zaman dulu saudara, biasanya kami kalau ikut KTB ya zaman dulu, itu ada satu istilah yang akrab sekali yang biasa kita pakai. 但是如果在以前的话，有一个就是我们经常去做的， Sampai sekarang pun saya agak sering pakai istilah ini. 直到今天我仍然去做这个事情。
proyek ketaatan. 那就是一个顺服的这个团体。 Ketika belajar Alkitab selalu diakhiri dengan proyek ketaatan. 我们读了圣经的话以后，我们在最后的时候，我们就在那里决心要顺服神的话。 Dari apa yang kita pelajari bersama, proyek apakah yang saya mau lakukan untuk menyatakan ketaatan saya? 从我们所学的这个神的话里面，我们能够做什么东西，让我们可以顺服去做的。 Misalnya kalau firman itu adalah mengatakan kita perlu penginjilan. 如果说圣经的话说的，我们必须要传福音。 Saya mungkin ambil satu proyek ketaatan dalam minggu ini, saya akan bicara kepada satu orang tentang Tuhan Yesus. 可能我就是决心在这个一个礼拜里面，这个礼拜里面我可以向一个人传福音。 Kalau firman Tuhan yang digali itu bicara mengenai bersyukur kepada Allah. 那如果说我们所读的这个经文是向我们的神感恩的话， Saya akan membuat proyek ketaatan untuk diri saya supaya saya jangan menggerutu pada minggu ini. 那我就是决心在这个一个礼拜里面，我不要在那里发言言。 Dan ketika saya merasa mau menggerutu, saya justru jadikan satu ucapan syukur kepada Allah. 当我就是要发言言的时候，我就赶快的向我们的神感恩， Doing, lakukan. 去做。 Saudara sekalian, dua rumah yang tadi disebut oleh Yesus 弟兄姐妹，刚才就是我们所说的，就是主耶稣说的两种的房子， perbedaannya hanya pada dasar bangunannya. 其实它的区别是在它的根基上。 Kalau mau bangun rumah yang cepat dan murah, 那如果说我们要很快的并且很便宜的来建造房子的话， mungkin memang tidak perlu gali-gali dalam-dalam. 那就不需要在那里挖掘的很深，大地基在那里。 Ya, kalau di kitab Injil Lukas bahkan cerita yang sama disebut ditaruh di atas tanah, begitu ya. 就像在路加福音里面所说的，放在这个泥土上面。 Tapi kalau hari-hari tenang biasa, angin sepoi-sepoi, ya memang nggak ada perbedaan lah. 那如果说在风平浪静的时候，没有什么大风浪的时候，那差不多都一样的。 Orang yang membangun rumah dengan cara sembrono, dengan cara murah, dengan tidak menggali dasar yang dalam itu malah mungkin akan ngejek pada tetangganya. Ngapain kamu sampai keluar begitu banyak uang tuh bikin dasar, bikin fondasi yang begitu dalam, sama aja kan hasilnya. 那随便便在那里建房子，不大地基的，并且在那里就是觉得他建的就是很便宜的，他会讥笑那些大地基的，并且花很多钱的人，为什么要这样做呢？ Tapi satu rumah, satu hidup kita kokoh atau tidak. 但是弟兄姐妹，如果说要说我们的这个生活是不是很坚固的话， Itu ujiannya pada saat kita menghadapi krisis kehidupan. 那就是我们像这样的，就是当我们遇到一些困难的时候， Krisis kehidupanlah akan menguji kualitas iman kita, kekokohan hidup kita. 当危机来到的时候，那就会考验我们的生命、我们的质量，并且我们的强度。 Krisis kehidupan, cobaan, tantangan, penderitaan sebenarnya itulah yang akan menguji apakah hidup kita betul-betul bermutu di hadapan Allah. 危机的人生呢，就是来考验我们的生命是否我们的生命的质量是好的，真正的我们的生命的强度是强度的很好。 Dalam masa hidup yang sangat tenang, yang baik-baik, kelihatan kita sangat melayani Tuhan, sangat taat kepada Tuhan. 在平静的日子里面，我们在那里说我们也侍奉神，我们觉得很协议。 Tapi bagaimana kalau krisis datang? Bagaimana kalau pukulan datang? Bagaimana kalau cobaan datang? 但是如果说危机来到的时候，那我们的状况又是如何呢？ Apakah kita masih taat? 是否我们仍然顺服？ Beberapa tahun sebelum terjadi reformasi di Indonesia, 就是在一年还没有发生宗教改革的时候， dalam satu pertemuan PA dengan beberapa teman, 跟几位的朋友在那里查经， salah seorang anggota PA yang juga businessman, 其中有一个就是做生意的这个弟兄，
ketika sedang membahas firman Tuhan, 当我们一起来思考神的话的时候， dia bangun dari kursinya. 他从他的座位上站起来， Dia mengatakan begini, saya masih ingat karena dia bangun dari kursinya, dia sambil nepuk pahanya. Ini. 我很记得，因为他从他座位上站起来的时候，他拍拍他的这个 Terus 膝盖。 terang, dia bilang, terus terang saya tidak tahu seberapa kuat iman saya di hadapan Tuhan. 是的，在神的面前，我不知道我的信心有多强， Karena sampai hari ini hidup saya sangat lancar. 因为直到如今，我的生活是那么的顺利。 Hubungan istri baik, punya anak yang baik-baik, bisnisnya maju sangat baik. 家庭里面的生活是那么好，他的生意又是那么的顺利。 Dia bilang gini, dia teruskan, saya belum tahu seberapa saya kuat karena saya belum pernah dipukul sampai goyah kaki saya. 他在那里就是拍拍他的这个膝盖的时候，他说：“我不知道我的强度到什么时候，因为我不曾经被这个一切的困难所打倒。” Jadi beberapa tahun kemudian, 直到过了几年以后， 98 terjadi. 98年金融风暴发生了， Bisnisnya rontok semua. 那个时候有很多的生意都在那里垮 Pada waktu 垮 itu 了。 terjadi, saya sedang ada di Singapura 在那个时候所发生的时候，我刚好在新加坡。 dan dia melarikan diri dari Indonesia. 他这个人就从印尼就是跑到新加坡， Ya, betul-betul dengan seadanya yang bisa dia bawa. 他是就是带着他所能够带的东西。 Saya yang bantu dia di Singapura. 在新加坡，我帮助他。 Saya teringat apa yang dia katakan tentang apa yang sambil pukul pahanya. 那个时候我就记得他拍着他的这个膝盖所说的话。 Saya teringat, saya bukan ingin nguji, tapi ingin sambil lihat bagaimana respon dia. 我不是说在那里夸奖他，但是呢，我想听到他到底所说的是什么。 Dan saya berani bersaksi, 他在那里做见证， dalam kesulitan hidup yang seperti itu, 就是在那样困难的这个生活里， kualitas iman dan kualitas pelayanannya tidak berubah. 他的这个质量与强度仍然没有改变， Bahkan lebih semangat. 并且在那里更加的坚强。 Bisa kelihatan rasa sedihnya, tapi perjuangannya untuk Tuhan tidak berkurang. 我们可以看到他正在那里感到伤心，但是他对神的信心仍然是那么的坚固。 Setelah berapa lama di Singapura, dia balik ke Indonesia. 在新加坡过了一段的时间，他回到印尼， Kemudian saya pun juga balik. 我那个时候也同样的回到印 Saya 尼， bertemu kembali dia di Jakarta. 在雅加达我重新见到他。 Dan saudara, saya melihat memang betul setelah mendapat pukulan yang sebenarnya bisa menggoyahkan kakinya, tapi dia tetap masih bisa kokoh di atas kebenaran firman Tuhan dengan kerajinan, kesungguhan di dalam pelayanan untuk Tuhan. 我看到虽然他经历过他就是被摇动的这个过程，但是呢，我们现在看到他仍然在那里坚定的在那里服侍神，仍然的按照神的旨意去行。 Biarlah saudara kita sungguh mempunyai kekokohan hidup, keteguhan hidup yang seperti demikian. 让我们有这样的坚固的信心在我们的生活里面。 Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。 Amin. Kiranya Tuhan Amin. memberkati. 弟兄，上帝赐福我们， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa kami yang di sorga, tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami. 我们在天上的父，求你把你的话放置在我们的心 Tolong 中， kami simpan baik-baik. 帮助我们，让我们可以把它， Tapi lebih dari itu, tolong 放在我 kami 心中。 lakukan. Tolong kami perbuat. 并且帮助我们，让我们可以把它行出来， Tolong kami praktekkan dalam hidup Kristen kami. 帮助我们，让我们在基督徒的生活里面可以把它行出来， Kokohkan hidup kami di atas kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. 坚固我们的心，在主你的旨意，在你的话语上面。 Kebenaran-Mu yang kami dengar, yang kami pahami, dan yang kami lakukan.
我们所听到主你的真理，我们可以把它行出来。 Terima kasih Bapak. 谢谢主， Berkatilah saudara-saudari kami jemaat di GKY Pluit ini. 师傅这个过一堂瑞堂会的弟兄姐妹， Engkau memberkati mereka dengan segala kebutuhan yang mereka inginkan. 师傅他们所需要的一切， Engkau sembuhkan mereka yang sakit 也 Tuhan. 医治在病痛当中的弟兄姐妹， Engkau kuatkan tubuh yang lemah ya Tuhan. 兼顾他们那些软弱的， Engkau dorong mereka untuk kerajinan mengabarkan Injil. 推动他们可以更加的殷勤来 Berkati keluarga dan usaha pekerjaan mereka. 侍奉他们的家庭、他们的工作， Berkati pelayanan mereka. 侍奉他们在你面前的服侍。 Terpujilah namamu Bapa. 主你的名得着最大的荣耀。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。